A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi dalam program Sembang-Sembang SMB pada pada hari Jumaat yang berkah ini. Dan terima kasih ucapkan kepada anda yang sudi meluangkan masa untuk bersama kami. Dan terima kasih juga kepada anda yang berada di Zoom, di aplikasi Zoom dan juga di FB Live dan sudi bersama dengan kami. Alright. Topik yang dibincangkan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-puan. Berkaitan dengan betul ke pelaburan saham boleh menjana ekonomi keluarga? Soalan yang akan dikupaskan oleh penceramah kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan atau jangan malu, jangan segan, sila hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat. Sekiranya anda berada di Zoom dan di ruangan komen, ya anda berada di FB Live ASNB, alright? Dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan sekiranya masih ada masa, dan soalan terpilih akan dijawab bersama di akhir sesi nanti. Dan skrin terpampang sekarang ni QR code untuk anda scan QR code, klik skrin dan chat untuk pengesahan kehadiran dan berpeluang menangi hadiah sesi jabatan betul di penghujung sesi nanti, alright? Sila scan QR code tersebut. Baiklah, yang kedua ni, tuan-puan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklumat balas serta maklumat yang diminta mengikut link yang akan diberikan nanti. Dan seperti biasa di akhir sesi, kita akan adakan sesi pop quiz di mana terbuka kepada peserta yang menyertai di Zoom dan juga di FB Live. Dan di mana 3 selalu mudah akan diberikan di skrin. Dan bagi menyertai pop quiz ini, tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Tuan-puan perlu klik QR code yang akan diberikan nanti. Itu yang pentingnya. Perlu stay sampai penghujung sesi. Dan setiap pemenang akan menerima cenderahati, iaitu berupa voucher tambah nilai tes Enggo bernilai RM20 seorang untuk sesi pop quiz. Dan untuk sesi jabatan bertuah di penghujung sesinya, tuan-puan akan memenangi juga voucher tambah nilai tes Enggo bernilai RM30 seorang, naik RM10. Alright. Dan teruskan bersama kami di ujung sesi. Sebelum saya serahkan pada penceramah sedikit makluman dengan penceramah kita pada pagi ini, iaitu nama penuhnya Nizam Muhammad Yusof ataupun panggilan glamournya Master Yus. Alright. Merupakan trainer di Asri Ahmad Academy. Beliau berasal daripada negeri Selangor dan fan diehard ni Liverpool katanya. Alright. Okey, beliau merupakan seorang trader sepenuh masa sejak tahun 2012 dan tidak pernah tidak pernah kerja makan gaji sejak tamat degree di sekitar tahun 2005-2006. Terlibat dengan trading saham lokal, global crypto dan juga NFT. Itu dia penceramah kita pada pagi ini, iaitu Master Yus. Assalamualaikum Master Yus. Waalaikumsalam Abang Zack yang kacak lagi bergaya. Apa khabar kita Master Yus? Alhamdulillah sihat walafiat, makin sihat. Alhamdulillah. Okey Master Yus, hari ini nampaknya kita akan berkongsi dengan tajuk yang cukup menarik. Satu persoalan, betul ke Master Yus pelaburan saham ni boleh menjana ekonomi keluarga? Silakan Master Yus. Baik, terima kasih Abang Zack. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat hari Jumaat, apa khabar semua? Jadi pastikan tuan-tuan sudah berada dalam keadaan yang cukup bersedia, cukup bersemangat di hari yang kedua. Sedar tak sedar dah masuk dah Jun, sedar tak sedar dah pertengahan tahun kan. Nanti buka mata, celik mata, tutup mata, sedar-sedar dah hujung tahun kan. Baru rasa macam raya tahun lepas kan, betul tak Abang Zack? Okeylah. Jadi terima kasih sekali lagi Abang Zack. Terima kasih juga kepada pihak ASNB, Sembang-Sembang ASNB, terutama Puan Fauziah and team, sudi sekali lagi untuk menjemput saya untuk mungkin berceloteh, berkongsi sedikit pandangan, pengalaman kan. Dan kepada tuan-tuan puan-puan yang pun sama juga sentiasa support
daripada pihak ASNB kan. Jadi jangan lupa untuk download tadi My ASNB. Saya dah download kan. Alright. Baik, jadi insyaAllah pada pagi ini untuk menjawab persoalan betulkah, persoalan betulkah ini yang boleh menjawab sebenarnya adalah setiap daripada kita diri sendiri. Kan maknanya sekarang ni kalau hari ni kita kata betul ke hari ni kita boleh sampai ke negara luar contohnya kan, ataupun kita katalah kita punya idaman nak pergi World Cup tahun depan kan, katalah kita kata betul ke kita boleh sampai dengan duit apa dia panggil, bukan dengan duit simpanan, bukan dengan duit simpanan, betul ke? Jadi nak menjawab persoalan tu sebenarnya orang yang dah buat masih dia cakap boleh kan, tapi orang yang masih lagi dalam keadaan mungkin dalam keadaan mencari jalan bagaimana orang yang boleh pergi tengok World Cup dalam keadaan tak guna duit poket sendiri. Maknanya apa? Sama ada mungkin ada datuk-datuk datin yang sponsor kan, ataupun mungkin dapat apa-apa bonus kan, mungkin dapat daripada mana-manalah jadi persoalan itu sebenarnya betulkah, benarkah ataupun iyakah dengan pelaburan saham dia boleh menjana ekonomi keluarga kan. Jadi kalau tuan-tuan tanya dengan saya, jawapan saya adalah betul. Tapi persoalan sekarang ni saya tengok dekat sini ada lebih kurang hampir 200 orang. Kan? Jadi seramai hampir 200 orang ni, persoalan betulkah kan pasti menjawab ataupun pasti mencari jawapan betul ke ni? Kan? Saya percaya dekat sini juga mungkin ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang mungkin sudah mula terlibat dalam trading ataupun dalam investing, dalam pelaburan dan dagangan saham. Kan? Boleh tak saya nak kenal dulu? Berapa ramai kat sini termasuk dalam golongan yang pertama? Maknanya dia dah ada akaun saham ataupun dia dah beli saham, dia dah pernah simpan saham bukan amanah saham nanti salah pula. Walaupun perkataan sama tapi yang tadi yang tadi itu adalah akaun saham. Yang tuan-tuan sekarang ni dalam program apa, dalam program sembang-sembang amanah saham Nasional Berhad kan. Jadi akaun amanah saham semua orang duduk kat Malaysia wajib ada, senang kan. Tetapi persoalan kepada nak buka akaun saham, dia ada proses dia ada prosedur dia kan. Boleh tak saya nak kenal dulu golongan yang pertama ni? Tengok belum dia dah bagi satu saham yang hari ni boleh bagi 1500% saham Warren. Kan ni siapa ni, Mama Faiz ni, tak aci, tak boleh. Bahaya kan, right? Jadi ini mungkin golongan yang pertama kan. Jadi maknanya golongan yang sudah mula terlibat. Saya sendiri alhamdulillah saya dah mula terlibat daripada tahun 2012 secara rasminya kan. Jadi sekarang ni kira-kira lebih kurang dalam 11 tahun lah. Jadi itu untuk golongan pertama. Golongan kedua, mungkin hari ni baru nak tahu kan, baru nak dengar, baru nak ambil tahu kan, ataupun senang cerita dia belum bertindak untuk buka akaun saham. Boleh tak tulis dekat situ kat komen, sekurang-kurangnya saya nak tengok golongan ni juga. Kan? Ada tak golongan yang masuk golongan kedua kan, yang belum ada akaun saham? Tulis situ, belum ada akaun saham kan. Cuba tengok. Dulu adalah, sekarang dah tak. Okey, nampak tu. Puan Syah, Puan Evita, kan? Puan Siti Nurdiana. Ingatkan penyanyi Nana tu, Siti Nurdiana. Putri Nakiah. Ini jangan buat main ni. Jangan buat bergurau, Putri. Pernah ada tapi dah jual. Saya belum ada lagi. Okay, but it's okay. Cakap dekat diri sendiri, I'm okay because inilah tujuan program ni. Alright? Jadi tuan-tuan, bagi yang belum ada akaun saham akaun saham di Bursa Malaysia, itu lebih pengkhususan dia kan, akaun buku amanah saham ataupun akaun saham amanah saham Nasional Berhad, amanah saham Bumi Putra kan, amanah saham apa lagi, Wawasan dan sebagainya, itu bagi saya you all kena wajib. Kenapa saya kata wajib? Sebab itu semua pun boleh diguna pakai untuk nanti kita nak buat permohonan saham di MITI, permohonan saham IPO di MITI. Tu semua adalah dokumentasi sokongan yang perlu di-attachkan sekali kan, untuk dapatkan IPO yang insya-Allah pada tahun ni masya-Allah banyak sangat IPO yang bakal mendatang nanti ni. Kan? Bulan 5 baru-baru ni sahaja pun ada 6 IPO yang masya-Allah kan. Ada yang gembira, ada yang monyok sikitlah. Okey. Jadi saya tak nak buang masa dulu.
saya tak nak buang masa saya tak nak buang masa tuan-tuan. Jom kita mulakan dengan slide. Saya perlu ada guidance daripada slide because kita punya masa sangat-sangat singkat, kan? Jadi tuan-tuan, mengharapkan tuan-tuan boleh belajar sesuatu daripada perkongsian pada pagi ini. Saya kongsi daripada pengalaman sebenar. Sekejap ya. Pengalaman saya sendiri. Bagaimana dalam tempoh 10 tahun ini. Okey, jap ya. Okey, alright. Tuan-tuan boleh nampak tak saya punya slide? Boleh. Okey. Ini masa ni zaman-zaman belasan tahun lah. Kan? Ini 20 series kan? 20 series sekarang dah 40s. Dah 40 dah. Okey. Baik, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan saya, senang je. Tuan-tuan pergilah Riki, tengok dekat saya punya Facebook. So dekat Facebook itulah macam mana saya berinteraksi dengan followers kan, kemudian berkarya kan, ataupun boleh buat posting lah kat situ. Okey, jadi seperti mana tadi Abang Z bagi tahu, saya seorang trader kan. So saya perlukan 3 je gadget ataupun 3 je tools, iaitu handphone, laptop dengan internet. Jadi kat mana-mana pun kita boleh berdagang kan. Berdagang ni tuan-tuan, dia ada untung dan rugi. Ada kala kita buat untung, ada kala kita buat rugi. Ada kala untung kita besar, ada kala rugi kita pun besar. Tapi persoalan dia macam mana kita nak menguruskan trading tersebut. Right? Ini saya pun juga ada seorang investor. Saya pun membeli saham-saham untuk tujuan anak. Untuk tujuan anak-anak ataupun tujuan yang panjang lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Baik, so saya juga merupakan seorang penulis buku. Jadi tuan-tuan jangan tirulah aksi ni. Sini bahaya kan, pakai kain plekat, duduk tepi laut macam ni bahaya kan. Tapi adalah sedikit nukilan kan, penulisan buku untuk menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni dari Asri Ahmad Publication. Tuan-tuan boleh hubungi dengan pihak mereka lah, dengan pihak publisher. Right? Ini jadi saya juga pun ada train jugalah. Orang-orang yang nak jadi trader kan, ataupun orang nak belajar pasal trading. Ini semua grup-grup yang saya tak tahulah diorang ni saya nak gelar dia sebagai apa. Ni dekat KL Tower tak? Kemudian ni dekat Maldives. Dan saya juga merupakan seorang yang suka travel lah. Saya percaya semua orang suka pergi melihat dan melawat negara-negara luar kan. Sebab apa? Sebab dari segi budayanya kan, dari segi dia punya kecantikan negaranya kan, keindahan alam ciptaan Allahnya kan, macam-macam lah tuan-tuan sebenarnya. Right? Ini dekat atas laut pun tuan-tuan boleh nampak handphone diorang pegang ni semua pun untuk trading juga. Okey? Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat saya punya Facebook. Cuma hati-hatilah, kadang-kadang dekat Facebook, dekat IG, dekat mana-mana ni, muka-muka kami ni kadang-kadang diguna pakai oleh scammer. Diorang sebiji gunakan teknologi artificial intelligence kan untuk copy semua sebiji. Kita punya posting pun sama. Bukan saya seorang, ramai lagi dekat luar sana. Okey? Baik. Jadi sedikit penafian pada pagi ni kan, apa yang saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan itu semua bukannya untuk buy call ke, tujuan untuk suruh beli ke, tidak. Itu semua adalah sebagai kajian semata-mata, yang mana kalau tak ada benda kita nak bagi contoh macam mana, betul tak kan? Jadi kita nak buat real case study, dan pagi ni pun pasaran di Bursa Malaysia pun sedang dibuka daripada pukul 9 pagi tadi sampailah kejap lagi 12.30 tengah hari nanti akan ditutup, dan petang nanti akan dibuka semula jam 2.30 petang sampai pukul 5 petang. Jadi kalau berkesempatan nanti kita tengok live market apa yang berlaku. Baik. Jadi itu semua kalau yang saya tunjukkan bukan untuk tujuan untuk saranan untuk membeli ke menjual ke, tidak. Sebagai bahan kajian sahaja. Baik. Jadi tuan-tuan, biasalah kan, biasanya mana-mana bercerita pasal instrumen duit, instrumen pelaburan kan, instrumen apa lagi yang melibatkan duit dan pelaburan, maka teori Robert Kiyosaki is very strong, very powerful. Nampak tak kan, dia ada 4 kuadran. Tuan-tuan, saya baca buku ni masa dekat universiti lama dulu. Mana dah lama lah, dah berbelas tahun dululah kan. Jadi bila kita nak cari hala tuju masa selepas habis di universiti kan, maka kita kena carilah buku-buku yang berkaitan dengan kewangan, mungkin berkaitan dengan perniagaan, mungkin berkaitan dengan pengurusan apa dia panggil, pengurusan perniagaan lah kan. Right? Jadi kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, ada 2 golongan.
Golongan yang pertama adalah golongan di bahagian kiri. Kan, left side. Golongan pertama, golongan pertama sebelah kiri. Golongan kedua sebelah kanan. Alright. Jadi nak cakap laju ni tuan-tuan Tuan-tuan hopefully tuan-tuan boleh terima apa yang saya cuba saya punya dia panggil tema rhythm rhythm percakapan ya. Alright. Jadi yang sebelah kiri ni apa dia? Orang bekerja dengan bekerja sendiri. Kan apa contoh dia? Yang bekerja of course yang kerja makan gaji, pergi pagi balik petang, ada majikan. Senang cerita ada majikan. Yang bekerja sendiri, majikan dia siapa? Orang tu sendiri. Jadi yang golongan kiri ni, left side ni kan, kalau tengok dekat ni, nampak tak? Dia kata tak ada gandaan. Dan sebenarnya ada dua faktor. Bila duduk dekat dalam golongan sebelah kiri ni, kan ada dua faktor yang agak bahaya. Pertama faktor duit, yang kedua faktor masa. Maknanya tuan-tuan, hari kalau kita tak bekerja, kan kita tak buat sesuatu, kita tak dapat duit. Dan nak dapat duit tu kena ada masa. Maknanya kita kena contribute. Kalau kita cuti tak boleh. Tak boleh apa? Duit tu tak boleh datang lah. Contoh bekerja sendiri hari ni kita jual burger sendiri. Kita tak ada franchise, tak ada cawangan kan. Jadi kalau hari tu kita tak jual burger, maka kita tak akan dapat pendapatan pada hari itu. Nampak tak kan? Okey, ejen hartanah kan, penceramah tak kan. Hari ni tak berceramah, tak boleh dapat duit. Nampak tak? Tapi kalau dia ada grup konsultan dia, kan ada penceramah-penceramah yang dilatih untuk pergi ke seluruh dunia kan. Jadi dia ambil dari royalty daripada situ, maka dia bukan duduk dalam kerja sendiri. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat meniaga. Nampak tak? Meniaga ni makna dia apa? Macam mana hari ni ada gandaan kan, ada orang yang menjalankan sistem yang kita buat. Ini berdasarkan teori lah, tuan-tuan. Saya percaya korang pun dah biasa baca tak? Kan? Dah biasa dengar tak? Kan? Jadi tuan-tuan sebenarnya dalam trading ataupun dalam pelaburan saham kan, bagaimana konsep duit, menjana duit, macam mana kita meletakkan duit ke dalam satu syarikat yang bagus bisnesnya, yang bagus pengurusannya, yang bagus produknya, maka duit tu boleh berganda dan berganda. Tuan-tuan, traders bukan duduk dekat sebelah kanan. Traders duduk dekat sebelah kiri ni tadi ni kan. Saya traders duduk kat sebahagian kiri lagi. Kan, tetapi kalau hari ni saya meletakkan duit saya dekat dalam saham yang bagus, maka saya duduk juga dekat bahagian pelabur. Nampak tak tadi kan, traders in investor. Jadi maknanya saya buat dua-dua. Kan, kenapa buat dua-dua? Sebab saya ada masa. Nampak tak? Kan? Alright, jadi berniaga pelabur kan, jadi duit. Jadi saya percaya semua orang tahu benda ni. Kenapa saya kata benda ni semua orang tahu? Persoalan dia tuan-tuan. Dengar. Ni kata kunci dia. Ramai orang tahu, tapi persoalan dia daripada dia left side tadi nak pergi ke right side, persoalan dia bila? Saya dah buat keputusan tuan-tuan sejak daripada 15 tahun dulu. Kan, saya habis belajar 2005, 2006, saya kata dekat diri sendiri, kan saya kata nak saya kerja sendiri, saya tak nak kerja makan gaji. Jadi daripada kerja sendiri kita kerja sungguh-sungguh, pagi, petang, siang, malam, kan kumpul duit, dan duit tu apa kita buat? Kita pergilah masuk kepada yang sebelah kanan ni. Nampak tak? Persoalan dia bila. Jadi kalau tuan-tuan hari ini dah duduk dekat bahagian kanan, syukur alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan masih lagi duduk kat bahagian kiri tadi, left side tadi, maka tuan-tuan kena cari jalan ataupun cari masa, dan kita kena ada target, sasaran, bila nak convert daripada left side ni pergi pada right side. Boleh tak? Jadi pelaburan saham ni merupakan salah satu instrumen macam mana kita letakkan duit yang kita dapat daripada gaji kah, daripada mana-mana sumber tadi, kan kita letak kepada syarikat-syarikat yang bagus bisnesnya. Jadi persoalan yang berikutnya, siapa nak tahu syarikat mana yang bagus untuk kita letak duit ni? Cuba komen kat situ jap. Kan saya cerita-cerita ni korang tak faham. Kan persoalan dia, siapa nak tahu? Kan, kalau nak tahu saya bagi tahu. Kalau tak nak tahu, tak nak jawab, saya tak nak bagi tahu. Fair tak? Macam, kan? So kita bagi tahu pada orang yang nak sajalah. Boleh. Tu okey, alhamdulillah ramai juga ada pada pagi yang nak tahu. Baik. Jom kita teruskan. Jadi kalau kita tengok antara pelabur-pelabur tersohor di dunia tuan-tuan, salah seorang dia adalah Peter Lynch ni. Dia kata apa? Dia kata income. Kan, pendapatan ataupun earnings, untung. Syarikat yang tidak punya hutang tidak akan muflis. Pilih perniagaan yang mana orang bodoh pun boleh uruskan. Apa maksud yang tersirat daripada kenyataan-kenyataan ni sebenarnya tuan-tuan? Apa dia maksud tersirat ataupun apakah poin tersirat dekat sini? Maksudnya tuan-tuan, kan hari ni sebenarnya nak tak nak, sedikit demi sedikit nak tak nak, kita dah kena letakkan sebelah kaki kita kat dalam dunia perniagaan. Nampak tak kan?
Sebab disebut perkataan syarikat, pendapatan, betul tak kan? Kemudian pilih perniagaan kan? Right? Kemudian ini Atok ni semua orang kenal lah. Ya tak? Atok ni semua orang dah kenal dah. Tuan-tuan, tahun 2018 saya berkesempatan, syukur alhamdulillah, berkesempatan duduk dekat dalam satu dewan kan. Boleh tengok, dengar dan duduk dan dengar Atok ni bercakap kat depan sana tu ha. Tadi gambar yang tadi saya tunjuk tadi gambar ramai tadi tu ha. Dan saya berkesempatan juga tuan-tuan pergi dekat rumah dia. Rumah dia sempoi je. Saya pernah pergi juga dekat pejabat dia, pun sempoi. Tapi hari ni beliau merupakan salah seorang tokoh pelabur tersohor dekat dunia. Jadi apa dia kata? Dia kata lebih baik beli syarikat yang baik pada harga yang sebenar dari beli syarikat yang sebenar pada harga yang baik. Apa maksud dia? Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau orang-orang yang bijak ni kan, bijak cara fikir kan, cara fikir aras tinggi ni kan, ayat dia pun sebenarnya adalah dia minta kita untuk berfikir. Nampak tak kan? Kemudian dia kata merupakan sesuatu yang tidak waras untuk meletakkan duit dalam pilihan ke-20 daripada pilihan pertama. Which is bagi dia adalah duit ni kena letak dekat dalam dalam is a first place, tempat yang pertama. Tempat pertama untuk apa? Untuk digandakan lah, untuk pastikan dia beranak. Tempoh pegangan kegemaran kami adalah selama-lamanya. Nampak tak? Atok ni walaupun dia dah tua, nampak tak? Dia kata apa? Peganglah selama-lamanya. Itu antara kata kunci yang kita tengok daripada statement ni lah. Right? Kemudian salah seorang lagi, Benjamin. Benjamin Graham. Masalah utama pelabur adalah musuh ketat dia. Kan? Musuh ketat dia siapa? Diri sendiri. Sikap pelaburan anda kurang penting dari sikap anda sendiri. Maknanya diri kita lah tuan-tuan. Nampak tak? So macam mana hari ni? Ianya bermula daripada diri sendiri. Bukan daripada instrumen-instrumen yang ada depan mata kita. Jadi ini semua pesanan-pesanan daripada orang-orang tersohor dekat dunia ni. Kan, pelabur-pelabur tersohor dekat dunia, mereka pun dikenali sebagai antara jutawan, multi-billion punya level. Kan? Jadi kita sebagai orang yang baru nak bermula ni, tak salah lah untuk kita pegang ataupun kita ambil kata-kata mereka ni sebagai satu azimat. Boleh ke boleh? Baik, jadi kita nak tengok sebenarnya tuan-tuan, kan, apa sebab melabur? Jadi kat sini, kan, kita letakkan ada 7 sebab. Baik, sebab yang pertama adalah pendapatan di compound. Di compound ni bukan kena sama. Kan, bukan parking kereta tu. Kan, tak ada dia punya tiket ke, tak ada kena bayar ke sebagainya, compound. Bukan. Ini dalam istilah accounting ataupun dalam istilah finance kan, dia panggil compounding. Kan, jom kita tengok sebenarnya tuan-tuan. Macam mana compounding. Tapi sebelum tu, ada dua segmen ni lagi ataupun formula 2T 2R ni kita nak kena tengok adalah bagaimana kita nak menguruskan risk. 2R, 2T 2R. 2T sebelah kanan, 2R sebelah kiri. Risk, kemudian kawan baik kepada risk adalah reward. Maknanya hari ni tuan-tuan, kita jangan fikir soal reward sahaja sebab reward akan datang bila kita uruskan risiko dengan betul. Itu kata kunci dia. Tulislah kalau rasa tak pernah dengar kan ataupun pertama kali dengar, apa kata tuan-tuan tulis. Ambil pen, ambil buku, kan, ambil nota, cuba tulis. Sebab apa? Sebab nanti dia ada kaitan nanti dengan contoh saya nak bagi. Boleh? Baik, sekarang saya nak tanya berapa ramai yang ada pen, yang ada buku, catatan, yang ada tengah catat. Cuba komen sikit. Saya percaya dia akan tak ramai komen ni. Kan? Dia tengah catat apa saya cakap ni. Cuba komen. Siapa yang catat? Saya sedang catat. Tulis itu. Right? Ada tak? Baik. Kemudian 2R. Tadi 2R tadi sebelah kiri kan? Baik. Yang kedua, yang sebelah kanan adalah time dengan type of investment. Tuan-tuan, ini pun berkaitan dengan kita punya kehidupan lah. Masa kita dengan masa pelaburan kita, kan, jenis-jenis apa, tempat mana yang kita nak letakkan kita punya duit. That's dipanggil type of investment ni. Right? Jadi ini formula dia tuan-tuan. Formula ataupun peraturan kekayaan ni macam mana kekayaan modal permulaan. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Hari ni kita mula dengan RM1,000. Dengan RM1,000, bagaimana RM1,000 ni dia boleh diberi pulangan dalam bentuk compounding. Kan? Ni pulangan di compound. Dan ianya mengambil masa berapa lama? That's the powerful of compounding tadi tu. Tuan-tuan, tulis. The power of compounding. Macam mana RM1,000 dia boleh berganda dan berganda. Baik, jom kita tengok formula ni. Sebagai contoh, kalau hari ni tuan-tuan kita sasarkan ataupun kita kata impian kita, matlamat kita nak jadikan RM1,000 tu 10% untuk bulan pertama untuk tahun 2023. Sekarang dah masuk bulan 6.
Kan maknanya kalau duit kita di awal tahun RM1,000 kan, kalau kita kata kita nak gandakan 10% kan, macam mana dia punya gandaan berlaku? Tuan-tuan cuba tengok contoh dekat sini kan, bagaimana pulangan dalam bentuk compounding ni kan, dia tidak semestinya setiap bulan kalau RM1,000 kan 10% 100, bulan kedua 100, bulan ketiga 100. Ya betul 100. Tapi konsep compounding dia berbeza sikit because dia ada the power of tulis apa tadi? The power of compounding kan. Jadi tuan-tuan sebenarnya kita tengok kat sini macam mana daripada awal tahun, sepatutnya kalau tadi kita kata 1,000 dapat 10%, 10% tadi adalah 100 kan. Kalau kita ikut logik kiraan kita 100 dah ada 1,200 betul tak kan. Itu dia punya 10%, 100 1,200 campur balik dengan 1,000 maka dapatlah total 2,200 betul tak? Sebenarnya tidak tuan-tuan. Macam mana boleh dapat 3,000 ni lah? Inilah dia. Tuan-tuan cuba tengok sini. Cuba tengok konsep compounding ni. Ini kalau kita ambil contoh bagaimana dengan modal yang sama RM1,000 kan, bagaimana dalam tempoh 6 bulan. 60 bulan. 60 bulan berapa tahun tuan-tuan? Cuba jawab. 60 bulan berapa tahun? Ni kita buat kira-kira sikit. Kan? 5 tahun je. Tuan-tuan sedar tak hari ni? Sedar tak sedar dah 5 tahun dah kita melalui fasa-fasa apa nama tu kritikal hari tu kan 2020 21 tak kan sedar tak sedar sekarang dah 3 tahun 4 tahun dah daripada tahun 2020 21 22 23 nampak tak sedar tak sedar dah 4 tahun dah macam baru je hari tu cerita pasal COVID tu macam baru je bulan 12 berlaku dekat China bulan 1 masuk dekat Malaysia bulan 3 kita kena PKP betul tak kan masih terasa lagi betul tak kan jadi sedar tak sedar kita dah masuk tahun keempat dah sedar tak sedar tahun depan dah World Cup balik dah betul ke kan macam baru je World Cup kan dekat mana dekat Japan kan macam jadi tuan-tuan sebenarnya tu sebab dalam tempoh 5 tahun ni kan macam-macam boleh jadi tapi sebenarnya bila kita faham konsep compounding inilah contoh dia macam mana dengan modal RM1,000 kan macam mana kalau hari kita target 10% per month kan kadang-kadang dia boleh lebih kadang-kadang dia jadi kurang kan ini bergantung kepada how disiplinnya kita bagaimana disiplinnya kita alright jadi tuan-tuan cuba tengok hasil selepas 5 tahun daripada RM1,000 boleh jadi RM300,000 tuan-tuan persoalan dia kita ada 1,000 tak sorry orang luar tu ada tak RM1,000 RM1,000 ni biasanya kita boleh tahan berapa lama tuan-tuan dalam sebulan kan RM1,000 boleh tahan berapa lama kan ada orang mungkin boleh tahan 15 hari ada orang mungkin boleh tahan 20 hari ada orang mungkin saya tak tahu kan sekejap je RM1,000 tu pergi pasar raya pun tahun satu troli dah RM500 setuju ke betul kan saya punya orang rumah kan cara dia pergi dulu kan kemudian balik dia bagi resit claim tadi baru bagi dia claim RM330 kan entah pergi mana dia tu dia tak bagi claim dah resit dah RM330 saya kena check tengok apa benda tak kan kalau RM300 3 kali dah RM900 RM1,000 dah habis dah betul tak tapi bagaimana dengan kaedah kan compounding ni tuan-tuan ada ilmu bagaimana nak menjana 10% tadi sebenarnya tidak ada yang mustahil boleh okey jadi kita nak tengok seterusnya okey sebab yang kedua adalah macam mana hari ni kita cerita pasal mengatasi inflasi tuan-tuan kecoh sekarang kan bukan kat Malaysia sahaja malah di seluruh dunia kan inflasi makin menaik kita sedar tak sedar tuan-tuan kita dipaksa untuk duduk dalam negara inflasi ni kita sedar tak sedar kita kena dipaksa duduk dekat dalam dunia inflasi dia kan kalau dulu RM50 boleh lepas pergi satu troli betul tak sekarang ni kan RM300 RM400 betul tak barang yang sama troli yang sama itulah bagaimana hari ni kan the power of inflation tukar pula tak kan jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan hari ni bagaimana kaedah macam mana hari ni nak tak nak tuan-tuan kita dipaksa ni maknanya dipaksa ni tak boleh lari tak boleh tidak kita duduk dekat dalam satu dunia memang dipaksa untuk survival setuju ke tidak tuan-tuan kan jadi hari ni nak tak nak memang kena kena ada pendapatan tambahan kena ada perniagaan tambahan kena ada lah macam mana duit ni boleh berganda dan berganda baik jadi contohnya kat sini lah tuan-tuan ini pun semua orang tahulah so saya just go through sahaja jadi persoalan dia macam mana
macam mana nak atasi dekat dalam cara nak atasi ataupun cara nak duduk dalam dunia inflation ni lah. Ya tak? Nak atasi sepenuhnya tak boleh sebab bukan fungsi kita pun. Betul ke setuju? Jadi kita tak boleh nak atasi selagi mana pihak-pihak yang berwajib kat atas sana tu, mereka lah yang kena atasi, betul tak? Kita tak boleh. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh duduk dalam dunia ini, cumanya adalah bagaimana. Persoalan dia bagaimana hari ini kita nak adapt dengan dunia inflasi ini. Jadi tak nak tuan-tuan labur untuk keuntungan modal jangka sepanjang. Kita pun tak tahu apa jadi 3 tahun akan datang. Kita pun tak tahu apa jadi 5 tahun akan datang. Tapi kita dah bermula daripada sekarang untuk bersedia. Sorry. Siri ni dia pantang sikit. Kan Siri. Tahu Cik Siri. Okey, jadi tuan-tuan, labur untuk keuntungan modal jangka masa panjang. Tu sebab hari ni dengan adanya MyASB pun saya percaya itu merupakan salah satu saluran bagaimana hari ni tuan-tuan, kita duduk kat Malaysia tuan-tuan, kan? Kita bukan duduk kat Indonesia. Jadi ada MyASB ni tuan-tuan pergilah letak. Saya nampak tadi kalau tengok daripada slide dia pun macam-macam instrumen pun ada dekat dalam tu. Nampak tu? Kan? Ada pelbagaikan pelaburan, kan? So bila ada MyASB, kemudian tuan-tuan ada ilmu saham, tuan-tuan juga ada ilmu perniagaan, tuan-tuan juga ada ilmu survival, bagaimana ada peluang-peluang yang tuan-tuan nampak dekat luar sana, yang tuan-tuan ada ilmu terhadapnya, maka tak ada salah pun. Nampak tak? Kan? Kemudian rancang perbelanjaan ni bukan nak kena cut cost, tidak. Tak, kan? Tuan-tuan, kita tahu antara benda keperluan dengan keinginan, betul tak? Kan? Kalau tiap minggu nak Starbucks, kan? Kurangkanlah. Kan? Mungkin 2 bulan sekali bawa Starbucks. Contoh. Tak, kan? Ataupun apa? Tak kisahlah tuan-tuan. Tapi maksudnya mengurangkan perbelanjaan. Ini je lah salah satu cara kita punya, orang kata apa, jihad untuk sekurang-kurangnya kita nak lebihkan pendapatan, kurangkan perbelanjaan. Betul tak? Kan? Alright? Baik. Tuan-tuan, boleh saya teruskan ke ni? Kalau boleh saya teruskan, kan? Kalau rasa macam laju sangat ke ataupun macam tak okey, kan? So kita tukar topik lah. Setakat ni tuan-tuan okey ataupun tidak ni? So sedar tak sedar dah setengah jam berlalu. Right? Boleh? Okey. Afzan pun ada. Kau tak kerja ke ni? Ramai student-student saya rupanya pagi ni. Cuba komen sikit. Student-student mana ni? Okeylah, terima kasihlah korang support. Jadi kita yang ada masa, yang ada kelapangan, kan, tak salah lah kalau hari ni korang ulang balik ataupun refresh balik. Betul tak, kan? Kan saya kata jadi, nampak tu, view solar 800%. Subhanallah. Kau ni Zan, bahaya. Bahaya. Tunjuk-tunjuk macam ni. Okeylah, jom kita teruskan tuan-tuan. Memiliki perniagaan walaupun bekerja. Ini antara sebab kenapa melabur. Maknanya tuan-tuan, kalau hari ni kita tak sempat masa kita untuk uruskan perniagaan, ada cara dan kaedahnya macam mana hari ni kita meletakkan duit kita dekat dalam perniagaan. Maknanya apa? Maknanya kita belilah saham. Menjadi pemilik saham kepada syarikat-syarikat yang kita kenal. Tuan-tuan kenal tak syarikat-syarikat yang saya tunjuk ni? UMW, DRB, Highcom, Bermas Auto, Berhad. Tuan-tuan, tahu tak ni? Siapa ada reta-reta ni, buatan-buatan ni? Betul tak, kan? Jadi kalau hari ni kita tidak ada kepakaran, tidak ada masa, kemahiran untuk buat perkara-perkara yang melibatkan bisnes ni, jadi kalau hari ni kita beli saham-saham mereka, maka secara langsung, secara automatik, kitalah pemilik kepada bisnes ni, kan? Macam itulah, kan? Tuan-tuan, syok tak? Pergi mall tiap-tiap minggu, kan? Sekarang ni cuti sekolah, kan? Anak-anak nak bawa anak-anak pergi mana? Pergi mall. Betul tak? Kan, pergi Aeon, pergi Mr. DIY, pergi Family Mart. Kan apa kata kalau kita merupakan shareholder, pemegang saham, kan? Ada saham walaupun 1 unit. Maka kita dah merupakan pemilik kepada Aeon. Kan? Jadi kalau pergi Jasco tu, kan? Bagi tahu dengan sales girl tu. Kan? Adik, Roger baik-baik. Jaga ni baju ni elok-elok.
Ujung bulan dapat gaji, cakap dia macam tu. Kan? Dia pun tengok kita daripada atas sampai bawah. Betul tak? Siapalah mamak ni? Dah lah pakai seluar track je, pakai slipper Jepun. Kan? Kau suruh aku jaga-jaga kedai ni, kau ni siapa? Kan? Tuan-tuan, dia tak kenal. Kitalah pemilik kepada Aeon. Apa tak? Kan? Pernah buat tak tuan-tuan? Tuan-tuan, saya pernah buat. Kan? Saya pernah buat. Bila saya pernah buat, kan? Betul lah macam tu lah. Dia pun tengok daripada atas sampai bawah. Dia tahu supervisor dekat belakang. Big boss dia dekat belakang. Tapi siapalah dia ni? Kan? Sajalah kita buat joke lah. Kita saja, kan? Datang-datang, dek, jaga ni kaunter ni baik-baik Dia pun tengok. Siapa ni? Dia tak tahu kan? Jadi tuan-tuan, hakikatnya itulah. Alright? Jadi kalau kita pergi nak isi minyak dekat Petronas, dekat Petron, dekat Shell dan sebagainya, kan? Maka kalau kita beli saham, kita merupakan pemilik saham. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi, bagaimana hari ini kita boleh miliki perniagaan tanpa untuk bekerja ataupun tanpa terlibat dalam perniagaan tersebut. Nampak tak, kan? Walaupun kita sedang bekerja. Alright? Baik. Yang seterusnya, yang keempat, modal rendah dan mudah. Kenapa saya kata modal rendah? Kejap lagi kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Saham-saham yang modal rendah, kan? Apa modal saham? Kalau siapa yang boleh komen kat sini. Kan? Saham apa? Saham apa yang modal dia rendah, kan? Yang kita boleh mulakan dengan 100 unit of share, 100 unit saham. Jadi kita tunjuk contoh lah tuan-tuan. Nanti kita kira-kira. Siapa kata modal nak kena mahal, nak kena tinggi, kena banyak, kan susah, kan? Nanti kita tengok. Kan? Tu ada satu saham ni tiba-tiba dia naik balik 53 sen. Apakah itu? Okey. Jadi cara nak mudahnya adalah bagaimana? Adalah tak nak kena buka akaun saham. Buka akaun saham, cara dia tuan-tuan ni Tuan-tuan kena sertakan macam mana tuan-tuan nak buka akaun bank. Kan nak buka akaun bank kan kena perlukan statement-statement, perlukan salinan IC, betul tak kan? Jadi sekarang ni kita bukan nak buka akaun bank, kita nak buka akaun saham. Jadi cara dia kan kena ada ni lah, slip gaji, penyata bank. Allah. Pantang betul. Okay, jadi tuan-tuan, perkara yang mudah ni tuan-tuan jangan susahkan. Dan tuan-tuan boleh download satu apps ni. Nama dia Bursa Anywhere. Cuba siapa-siapa boleh bantu komen dekat bahagian chat tu supaya orang yang tadi kawan-kawan kita kan yang belum ada akaun saham boleh download apps Bursa Anywhere. Cuba bantu. Bantu untuk tuan-tuan boleh download apps tersebut dan boleh buka akaun, buat permohonan untuk buka akaun saham. Maknanya kita untuk apply akaun saham menerusi apps Bursa Anywhere tadi tu. Tolong siapa-siapa bantu untuk bagian dekat chat tu. Tu Bursa Anywhere. Kan? Tulis itu apps Bursa Anywhere. Jadi download je lah. Kan seperti mana tadi kita download apps My AXNB kan. Jadi sama juga kan kita boleh download apps Bursa Anywhere dan tuan-tuan boleh buka akaun dekat dalam tu. Kan? Jadi nak buka akaun kat mana? Ni dekat bank-bank pelaburan, broker-broker yang bertauliah, yang sah. Macam mana nak tengok nanti pun kita boleh tengok dekat Bursa Malaysia kan sama ada ianya sah ataupun tidak. Jadi tuan-tuan kalau ada orang offer tuan-tuan buka akaun saham kepada sekian ni, cara dia kejap lagi saya ajar. Macam nak tengok sama ada ianya sah ataupun tidak. Boleh ke boleh? Okay? Jadi ini antara contoh dia lah. Okay? Baik. Tu. Nampak tak? Tuan Helmi pun dah bantu untuk bagi terus Google Play kat situ tu. Okay, baik. Jadi dia punya ni dia punya aliran dia lah. Aliran ni kalau tak faham tak apa. Jadi saya dah tunjuk cara tadi kan macam mana nak buka akaun saham. Kan? Ini tak apa. Tuan-tuan kalau nak catat boleh. Nak screenshot pun boleh. Jadi nak fahamkan yang mana tuan-tuan buka akaun saham di broker kan. Semua itu adalah di bawah kendalian Bursa Malaysia dengan Suruhanjaya Security. Okay. Baik. Ini kalau tak faham pun tak apa. Ini pun nak tunjukkan bagaimana dia ada dua pasaran. Satu pasaran primer, satu lagi pasaran sekunder. Kan, apakah itu pasaran primer, pasaran sekunder adalah bagaimana saham itu sebelum diapungkan dan selepas diapungkan. Itu pun nanti teknikal tu sedikit teknikal lah. Jadi yang bagi yang belum faham ataupun yang pertama kali dengar, kan, tak apa, nanti saya tunjukkan kaedah yang paling mudah sebenarnya. Right? Dan di Bursa Malaysia ni juga sebenarnya, tuan-tuan cuba tengok dekat sini, dia ada macam-macam
macam-macam segmen. Segmen securities, segmen Islamik, dekat macam mana kita nak tahu saham-saham itu adalah patuh syariah ataupun tidak, kan? Bagaimana kita nak tahu saham-saham itu adalah saham-saham dalam bentuk mana, dalam bentuk warrant kah, REITs kah, kan, structured kah? Itu pun agak teknikal sikit bagi yang baru lah. Right? Tapi tak apa, saya tunjukkan ni dulu supaya apa, nak bagi tahu bahawa ada a few produk yang patuh syariah yang ada di Bursa Malaysia. Itu kata kunci dia sebenarnya. Jadi kita pilihlah yang patuh syariah, kan? Jadi yang patuh syariah contoh dia apa? Senang cerita sekarang ni adalah saham lah. Nampak tak, kan? Jadi yang lain-lain tu bukan tak patuh. Bukannya tak patuh. Tuan-tuan kena tahu apakah dia punya the type of products. Apakah produk-produk yang ada, dan daripada produk-produk tu yang mana satu yang syariah compliant. Macam tu lebih kurang. Okey. Baik, jadi seterusnya adalah ni lah. Ini nak bagi tahulah bahagian-bahagian syariah compliant, exchange traded fund, kan? Yang lain-lain inilah jadi pun kita boleh tunjuk, saya tunjuk dia punya sumber rujukan dia. Saya nak go through dulu dia punya laman web dia. Laman web. Saya tunjuk dulu dekat slide dia, nanti baru kita pergi dekat laman web dia. Boleh tuan-tuan Okey, alright. Seterusnya. Pelbagai produk kecarian tinggi. Kenapa kita nak melabur dekat dalam pasaran saham, kan? Antara dia macam-macam produk ada, dan kecairan tu mudah. Contoh kecairan mudah ni tuan-tuan. Saya bagi contoh kat sinilah. Kalau hari ni kita beli saham, nampak tak? Dia ada dua. Ada satu saham yang ada mother dia, kan? Ada saham induk dia. Kemudian dia punya anak dia. Anak dia dalam bentuk warrant ataupun structured warrant ni kan? Apakah itu pun nanti saya bagi contoh lah. Okay. Kemudian ada juga produk-produk pelaburan yang lain. Contohnya adalah REITs, amanah pelaburan hartanah, Real Estate Investment Trust dipanggil. Ada juga bond dan sukuk, ada juga ETF, ada juga derivatif. Jadi dalam banyak-banyak ni, itu sebab saya kata tadi yang banyak-banyak tak faham tadi tu kan, telah disimplifiedkan dekat dalam struktur ni Okay. So kat sini pun nampak tak, dekat dalam derivatif ada gold, kan? Kemudian ada FCPO, ada FPOL, FKLI. So yang kat sini mana satu yang patuh syariah? Itu nanti kena tahu. Okey, baik. Yang berikutnya. Bagaimana tuan-tuan hari ni? Kenapa nak melabur ni sebenarnya tuan-tuan? Disebabkan kita ada masa yang 24 jam yang solid, semua orang. Betul tak? Jadi 24 jam yang sedia ada ni tuan-tuan, jangan kacau masa kerja anda. Jangan kacau masa kerja anda. Tapi bagaimana add on masa kerja kita supaya hidup kita ni lebih efektif, kan? Lebih produktif, kan? Maknanya, tengok sini tuan-tuan, jom kita tengok. Maknanya, kalau setiap hari, ni tengok dia punya masa, dia timing dia. Kan? Kalau tuan-tuan hari ni pergi kerja tak kisahlah pukul berapa sekalipun. Alright? Antara Isnin sampai Jumaat. Betul tak? Tuan-tuan, di Bursa Malaysia, pasaran saham dibuka jam 9 pagi. Ni, 8.30 dah start buka dah. Tapi kat waktu tu tak boleh nak beli jual. Kan? Tapi pukul 9 baru boleh beli ataupun beli jual. Kemudian sampai 12.30 tengah hari. Kejap lagi ni lah. Akan solat Jumaat, kan? Berhenti solat Jumaat, berhenti makan, berhenti berehat sekejap. Betul tak? Kan petang dibuka balik pukul 2 petang. Tapi dia akan aktif untuk kita beli jual pada 2.30 petang. Dan dia tutup pukul 5 petang. Jadi persoalan dia, bagi orang bekerja, bagaimana nak terlibat ataupun macam mana nak add on masa tadi tu. Tuan-tuan, bagi yang duduk dekat Pantai Timur, kan, hari Jumaat kan cuti. Jadi hari Jumaat pun boleh sebenarnya kalau kita nak tengok. Kan? Satu. Yang kedua, kita nak tengok ni semua ni tuan-tuan, hanya menerusi apps ataupun handphone ataupun laptop. Kalau tak boleh tengok daripada laptop, tengok daripada handphone pun sebenarnya dah boleh dah. Intai sekejap je, buka. Okey, tengok. Saham aku okey, hijau semua hari ni. Syukur alhamdulillah. Kan? Buka je, alamak ada hijau, ada merah. Kan? Tengok buka, alamak ada hijau, ada merah, ada oren, ada biru, ada coklat, ada kelabu tak anjing. Tak ada. Kan? Dia ada 3 color je. Ada hijau, warna merah, dan warna putih. Hijau itu saham itu menaik, merah saham tu menurun, yang putih tak ada naik, tak ada turun. Dia harga asal. Jadi sebenarnya tuan-tuan bukan nak kena tengok daripada pagi sampai petang pun tidak. Tapi bagaimana hari ni dengan masa yang tuan-tuan ada di pejabat,
ataupun di premis perniagaan kah, sebenarnya tidak menghalang sebenarnya untuk kita buat monitoring. Jadi persoalan dia macam mana hari ni kita nak uruskan masa, itu berbalik kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan compare dengan saya. Kan? Saya surah rumah sepenuh masa. Surah rumah sepenuh masa, duduk kat rumah je. Kan? Jadi tuan-tuan tak boleh compare, cuma macam mana hari ni kita uruskan masa. Ramailah di kalangan kat sini yang saya percaya dah ada akaun saham pun, mereka masih lagi dalam keadaan yang berniaga, yang bekerja kan, tapi mereka boleh uruskan masa mereka, ianya berbalik kepada disiplin diri kita tadi tu. Boleh? Okey, baik. Kemudian inilah yang ramai orang kata susah kan, tak ada masanya ataupun yalah tak boleh nak monitor dan sebagainya tuan-tuan. Kita hanya perlukan gadget ni je. Kita perlukan gadget ni je. Dan semua orang ada gadget. Ada smartphone, betul tak kan? Ada laptop, betul tak kan? Ada internet. Jadi saya kata tadi itulah. Saya ada 3 tools ni, saya dah boleh hidup kat mana-mana sekalipun. Saya dah boleh hidup kat mana-mana sekalipun. Kita pergi mana-mana negara sekalipun, mana-mana laut kah, mana-mana hutan kah, syarat dia ada internet lah. Kan? Kalau saya pergi tengah-tengah laut tak ada internet, habis, tak boleh. Kan? Ataupun kita pergi hiking kah, tak ada line pun tak boleh juga. Kan? Tapi kat mana-mana kalau kita duduk kat mana-mana negara sekalipun ataupun mana-mana tempat sekalipun dengan syarat ada internet dan pastikan internet tu pun ada stabil, laju, kan? Maka kita dah boleh dah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya hujung bulan ni pun tuan-tuan doalah saya pun insya-Allah akan insya-Allah lah moga-moga Allah jemput saya dan ayah saya untuk kerjakan haji kan, untuk ayah saya lah tahun lepas saya dah pergi dah dengan isteri dengan mak. Tahun ni tahun lepas ayah tak dapat, jadi tahun ni mudah-mudahan lah ni tengah usaha jugalah ni. Kan? Jadi kalau kita pergi Mekah ke, kita Madinah ke, kita buat haji ke, kita pergi mana-mana sekalipun, dengan syarat kita ada masa untuk kita monitor, kita tahu macam mana kita nak monitor, sebenarnya dah cukup dah. Boleh Okey, baik. So ini dikatakan bagaimana segala maklumat, segala tindakan hanya di hujung jari. Jadi gunakanlah handphone kita untuk menjana pendapatan. Ya. Hari ni tuan-tuan, handphone kita ni banyak keluar duit ke banyak masuk duit? Ada? Handphone kita hari ni kan yang selalu bunyi Shopee. Kejap-kejap Shopee. Kan? Itu dia panggil untuk masuk duit kah ataupun kan? Dalam bunyi Shopee, tiba-tiba nanti depan rumah pula tonton kan? JNT punya van lori datang. Ada kan? Jadi tuan-tuan, jadi bijaklah sikit kan? Sorry, bukan bijak sikit, jadi bijak sana kan? Bijak banyak. Kan? Tak kisahlah tuan-tuan apa kita nak buat pun, tapi kan seronok. Kan kalau kita beli barang-barang kan ataupun kita beli tadilah tak kisahlah apa sekalipun, kita beli barang-barang tu semua tak gunakan duit gaji kita, duit poket kita, duit perniagaan kita, tak. Gunalah duit daripada keuntungan saham, mungkin keuntungan perniagaan, keuntungan macam-macam lah tuan-tuan boleh dapat. Tak kan? So gunalah perkara-perkara tersebut. Kan nak pergi bercuti, gunalah keuntungan daripada untung saham, kan pergi. Dan sebenarnya itulah yang saya sendiri pun praktiskan dan saya percaya kat sini pun ramai juga yang sedang praktiskan, yang sedang untuk pastikan ianya dalam keadaan yang stabil. Betul tak? Kan? Alright. Jadi semua hanya di hujung jari sahaja. Okey? Dan ni tuan-tuan, dia dah nak hujung-hujung dah ni. Tuan-tuan cuba tengok sini, tawaran permulaan awam. Apa yang dipanggil sebagai initial public offering. Initial public offering ataupun dipanggil singkatan dia IPO. Tuan-tuan cuba tengok dekat sini untuk tahun 2023 sahaja. Ini antara IPO yang telah dilistingkan di Bursa Malaysia untuk tahun 2023. Untuk bulan Mei ni sahaja ada 5, 6. Kan? Aku pun kadang-kadang banyak sangat kan. Dijangka tahun ini sahaja ada 29 IPO yang akan listing di Bursa Malaysia. Jadi ini antara sebahagian dia. Jadi tuan-tuan cuba tengok listing date dia, kalau tengok daripada atas ni ada 2, 4, 6, ada 7. Ada 7 saham-saham yang telah dilistingkan pada bulan Januari dan tuan-tuan cuba tengok dia punya ni yang hujung sekali changes of percentage ni 1 days dalam satu hari. Nampak tak tu? Kan? Kalau tengok LMP Global berdapat 81%, DS Sigma dapat 12%, Nation Gate 163%,
Wellspire 87%, kumpulan Kitakon 10%, TT Vision 276%. Allahu Akbar. Tadi target 10% sahaja. Ni ambil kau. Hari pertama sahaja diapungkan, kan, dilistingkan telah memberi pulangan lebih daripada 10%. Nampak tak kan? Kemudian ada juga March kan, kemudian ada April, kemudian ada Mei, nampak tak kan? Jadi ada a few saham-saham yang telah diapungkan dalam bentuk tadilah dipanggil sebagai IPO. Tuan-tuan cuba tengok dia punya performance dia. Nampak tak kan? Dalam banyak-banyak ni tiba-tiba bulan 5 hari tu ada 2 saham yang terciduk. Satu saham jatuh, dibuka saja jatuh 30%, satu lagi saham jatuh 8%. Kan? Waktu tu tak tahu nak sebut apalah tuan-tuan. Astaghfirullahalazim ke ataupun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, sebenarnya inilah warna-warni kehidupan kan. Ada masa kita untung, untung banyaklah, 200%, 300%, 100%, even 50%. Kan ada kalanya kita terciduklah 30%. Nampak tak kan? Jadi bila kita kalah ataupun kita kata tadilah mungkin dengan kejatuhan 30%, jadi tuan-tuan tahu dah cara macam mana nak menguruskan risiko-risiko yang ada di depan mata kita ni. Boleh tuan-tuan Okay? Alright. Jom kita buat challenge nak. 10 tahun, 10 years challenge. Ni contoh satu saham yang semua orang kenal. Pernah dengar nama MyEG? Yang terlibat dengan saham kau janganlah kan, janganlah orang kata tunjuk terror sangat dah. Kan kita support lah, kita kan newbies. Tuan-tuan, semua orang tahu perkhidmatan MyEG, betul tak? Kita nak beli nak bayar itu, nak bayar ini, betul tak? Nak renew itu, renew ini, betul tak kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan, MyEG ni adalah salah satu syarikat yang diapungkan dekat Bursa Malaysia. Jadi tuan-tuan cuba tengok harga dia 2009. Ini saya ambil the latest 2019 lah saja je kita buat a few years ago yang lama-lama sikit lah kan. Jadi kita tengok harga sekarang. Jadi sebelum ni tuan-tuan 2009, selepas 10 tahun tuan-tuan cuba tengok peningkatan dia macam mana. Tak adalah banyak, 1400% tuan-tuan, tak banyak. Kita sedar tak sedar duit kita daripada tadilah RM1,000. Contoh RM1,000. Selepas 10 tahun RM1,000 naik 1200%. Berapa jadi 1000 tu? Berapa? Cuba komen. Cuba komen kan, RM1,000 beli satu saham ni lah. Contoh, saya bagi contoh sahaja. Ini nak cerita gula-gula lah kan. Mestilah cerita yang mana-mana kan. RM1,000 kan. Katalah waktu tu kita beli, selepas 10 tahun dia jadi 1400%. Jadi RM1,000 tu jadi berapa tuan-tuan? Jadi berapa? Tu. Tuan Nur Azam kita tulis kat situ tuan. Jadi RM14,000. Seorang lagi dia bagi RM11,000. Kan? RM1,000 naik 100%. RM1,000 naik 1,000% adalah RM10,000. Betul tak? Kan? Jadi kalau RM1,400, 1,400%, mana jadi RM11,400 lah, lebih kurang lah. Kita kira gross calculation kan, kita kira kasar. Kan? Jadi tuan-tuan, itu kalau RM1,000. Kalau RM10,000 dah ada RM114,000. Nampak tak kan? Ni hari ni, satu hari ni sahaja 1,600%. Kan? Kalau campur dia bersemalam. Jadi kita tengok saham tu. Kan? Tak boleh. Hamzah ni tak boleh. Kan? Jangan layan dia. Dia kalau dia naik boat dengan saya, kan, time tu lah dia dapat 200%, 300%. Kan? Lepas tu tak bagi naik boat lagi dah. Kan? Sekarang dah dengar ada jet ski pun tak ajak juga kan. Okeylah tuan-tuan. Ni contoh siapa yang pengguna ataupun yalah, kita semua pun wajib ada takaful tuan-tuan. Tuan-tuan wajib, semua orang wajib dalam keluarga kita kena ambil perlindungan dari sudut takaful, kena ambil perlindungan lah. Untuk kita punya diri, untuk kita punya keluarga, anak-anak kan, isteri, mak ayah sebagainya kan, keluarga kita semualah. Ada kan? Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita pengguna, betul tak? Bagi ejen-ejen takaful, kan hari ni dia tahu produk dia bagus. Dia tahu dia punya perkhidmatan dia bagus. Tapi kenapa? Kenapa? Persoalan dia kenapa? Ejen-ejen ni tak beli saham mereka.
Nampak tak? Kan? Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah kalau kita kata produk kita bagus, kan? Kita belilah saham dia sebagai pemilik kepada syarikat, sebagai support kepada syarikat. Nampak tak? Kan? Jadi tahun lepas, 10 tahun lepas, kan? 2009, harga dia 29 sen. Kan? Selepas 10 tahun, RM6, RM3.80. Kan? Sama juga 1,100% lebih kurang. Kan? Alright? Jadi saya go through je dulu tuan-tuan. Takaful, kemudian QL. Kan? QL ni apa? QL Resources. Apa dia? Ni syarikat apa ni? QL ni. Setiap hari orang makan telur. Kan? Kira consider wajib lah setiap hari. Kalau pagi tu makan telur separuh masak kan? Ataupun half boil kan? Kalau kita makan apa Maggi, kena ada telur mata. Betul tak kan? Kalau makan tom yum, mesti kena ada telur dadah. Betul tak kan? So, kalau kat rumah kita mesti ada bertray-tray punya telur. Kan? Harga telur sekarang pun dah makin mahal. Betul tak kan? Selagi orang makan telur, selagi itulah. Kan? Selagi itulah saham ni kita nampak ada potensi untuk terus maju dan maju sehinggalah kita pun tak tahu, wallahu alam. Kan? Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan hari ni, kalau tuan-tuan pemakan telur yang tega, jadilah pemegang saham telur yang tega tadi tu syarikat telur. Tak kan? Jadi 10 tahun dulu 2009 harga 50 sen. 2019 jadi RM6. 1,200%. Tak? Padini kan pergi Aeon, pergi mana-mana mall ada Padini. Kan kita beli baju Padini, belilah seluar, apa tak kisahlah apa sekalipun kan. Belilah saham dia. Maka kita supportlah perniagaan kita. Gitu. Kan? Cakap dengan sales girl tu ni kan. Saya ada saham ni. Saya pemilik pada saham, pemilik kepada Padini ni. Kan? Jaga kedai ni baik-baik. Kan? Cakap dengan dia macam tu. Nanti dia tengok. Betul tak betul orang ni, kan? Ada masalah mental ke apa, tak? Kan 700%. Tuan-tuan, ini cerita semua 10 tahun lah. Harta lega, betul tak? Jadi ramai orang tahu Harta Lega kan, Top Glove, tak? Jadi persoalan ramai orang nampak perniagaan yang ada buildingnya, ada menaranya, ada produknya kan, ada brandingnya, betul tak kan? Jadi tak salah kalau hari ini tuan-tuan kita beli dan kita tengok apa jadi 10 tahun akan datang. Persoalan dia sebelum nak beli tu kena ada ilmu lah kan, kena buat sesuatu. Okey, baik. Jadi ini cara macam mana nak kembangkan tadi. Kurangkan belanja, labur lebihan wang kan, kemudian tingkatkan pendapatan. Tak ada cara lain tuan-tuan. Kita dalam dunia survival, kita dalam dunia ditekan oleh ekonomi, kita dipaksa oleh pihak-pihak atasan kan. Jadi tak nak kita kena survive. Betul ke betul? Right? Ini sedikitlah pesanan. Jangan tinggal guru, jangan tinggal ilmu, jangan tinggal circle kan. Persoalan dia macam mana nak cari ilmu, macam mana nak cari guru yang betul, macam mana cari circle yang betul. Kan? Itu kena usaha lah tuan-tuan. Kalau hari ni kita duduk dalam circle businessman kan, maka kepala otak kita akan cari jalan macam mana nak survive dalam bisnes. Setuju ke betul? Kan? Tapi kalau kita duduk dekat dalam kelompok-kelompok circle, duduk dekat kedai kopi, kedai mamak je kan. So kita akan cerita pasal apa? Topik kedai mamak je lah. Kan? Sabtu siapa menang? MU ke MC? Kan Abang Zack. Saya tak tahu Abang Zack ni fans mana kan. Dia tanya saya tadi, saya jawab Liverpool. Kan? Jadi kalau kedai mamak macam tu duk cerita kenapalah si siapa nama tu contoh kenapa Neelofa pilih ustaz tu? Kenapa tak pilih saya? Contoh. Tak kan? Duk sibuk cerita pasal orang. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita yang membuat buat pilihan sama ada kita nak duduk dekat dalam circle yang mana. Kita bukan cakap kita tolak kawan, tidak tuan-tuan. Ada kawan masa kita sembang, ada kawan masa kita memang pergi mancing, ada kawan yang kita boleh bawa pergi enjoy sebagainya, betul tak? Tapi ada kawan juga yang hari ni kita nak improve diri, nak improve keluarga, nak tambah baik diri kan. Jadi kena pilih lah. Sebab di kalangan mereka ni adalah orang-orang yang ada ilmu, yang ada cara fikir yang lebih advance daripada kita sebelum ni. Okay, alright. So nak habiskan slide tuan-tuan, boleh follow lah dekat saya punya page. Hati-hati pastikan page ni ada gambar jenggot ni. Kemudian saya ada lebih kurang dalam 121,000 follower kan. Jadi kalau tengok macam tak betul je kan, dia tengok juga dia punya ni lah, dia punya URL kat atas tu fb.com must use kan. Kalau ada slash dan sebagainya, itu semua adalah fakers, scammers yang salah guna kami punya profile.
Right? So tuan-tuan boleh follow kami lah. Okay. Settle untuk slide. Jadi saya dah tak ada hutang untuk slide. Okay, jadi saya nak tunjuk juga laman web bagi tuan-tuan yang apa nama tu baru, yang baru nak terlibat, yang baru nak ambil tahu ataupun baru nak buka account. Tak kan? Sekejap ya. Jadi ini antara contoh-contoh laman web yang tuan-tuan boleh akses sebagai sumber rujukan. Kalau sekiranya, sekejap ya, okey. 2. Baik. Okey. Ini contoh dia. Ni laman web Bursa Malaysia yang tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan untuk tengok apakah contohnya macam tadilah, kalau kita nak tengok broker-broker kalau kita nak tahu apa produk-produk dulu, ni nampak ni. Kan? Tuan-tuan boleh godeklah dekat sini, dia macam-macam kat sini tuan-tuan. Macam-macam department kan, segmen kan. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini kan, sebagai contoh apakah produk-produk yang ada dekat Bursa Malaysia ni. Dan dalam banyak-banyak produk ni mana yang patut syariah. Tuan-tuan boleh go through satu-satu kat sini. Right? Pada masa yang sama juga tuan-tuan boleh juga buka dekat Bursa Marketplace. So dekat sini tuan-tuan boleh tengok contohnya adalah kan kalau nak tengok contoh katalah saya bagi contoh satu saham tadi, UMW. Okey, ni mana dah log out lah ni. Okey, jap saya kena log in balik. Okey. Kalau kita nak tengok, okey, right. Kita nak tengok satu-satu syarikat. Screen 2. Okey. Boleh nampak kan? Okey. Contoh tadi, UMW Holdings Berhad. Kan? Ni syariah compliant, nampak tak? Kemudian kita nak tengok apakah data-data dia, apakah nombor-nombor dia, apa nombor-nombor dia. Nombor-nombor ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada dia punya harga, kan? Merujuk kepada nanti kita tengok dia punya keuntungan, kerugian. Kita boleh go through dekat dalam ni. Boleh download report lagi. Kat sini pun ada analis yang bagi recommendation pun kat mana ataupun apakah yang kita boleh buat tindakan terhadap UMW Holding ni. Dan kita tahu produk dia tadi kan. Kan? Dan kita nak tengok juga siapakah menjadi pemegang saham terbesar UMW ni. Kita boleh tengok dekat bahagian ownership. Tu. Siapakah dia nombor 1 ni? Permodalan Nasional Berhad. Kan? Jadi hari ni tuan-tuan ni PNB kan, kumpulan wang persaraan kan. Apa nama tu EPF. Ada kan? Ni. Apa nama tu ni? EPF. Ada kan? Apa nama tu lagi? Great Eastern. Norges Bank, Public Mutual ni. Di belakang kepada syarikat UMW ni, inilah yang dipanggil sebagai pelabur-pelabur institusi ataupun pelabur-pelabur yang dipanggil sebagai jerong-jerong ni. Kan? Jadi kenapa kita nak kena ambil tahu? Tuan-tuan, persoalan ni kenapa kita nak ambil tahu? Pastinya lah mereka ni, jerong-jerong ni, pastinya mereka ni meletakkan duit-duit pelabur kan kepada syarikat-syarikat yang bagus lah. Kan? Jadi macam mana nak tahu bagus? Level bagus ni grade A, A++, kan? Ataupun triple A+, kan? Macam mana nak tahu? Itu kena ada ilmu lah. Tapi saya nak tunjukkan sebenarnya kat sini, semua apa yang tertera dekat dalam laman web 2 ni tadi, Bursa Malaysia dengan Bursa Marketplace, kan? Bursa Malaysia lebih kepada macam type lah, jenis-jenis macam tu kan. Tapi kalau kita nak tengok jenis-jenis saham kan, tuan-tuan boleh tengok dekat sini, dekat bursamarketplace.com ni. Ni bagi yang newbie, bagi orang yang hari ni tak tahu apa-apa kan, tuan-tuan boleh buka kat sini. Dekat sini nampak tak? Pun ada juga Bursa Anywhere. Nampak ni? Ni yang tadi saya kata macam mana nak buka akaun saham tadi tu. Kan, hanya melalui mobile apps yang kita boleh buat permohonan untuk buka akaun saham. Dengan broker mana? Kat dalam tu pun ada pilihan-pilihan dia. Okay.
Zoom sikit tak nampak Nampak jauh ke nampak ni? Clear tak? Kan kalau saya nampak clear lah. Okey ke ataupun macam mana? Yang tak clear tu saya rasa sebab korang pakai handphone. Kan? Tu sebab tak nampak. Kan? Cuba besarkan sikit lah. Nampak comel? Oh ya ke? Nampak comel sebab saya punya screen. Ya. Okay, jap. Saya try tukar. Screen 1. Okay. Jadi sekarang? Macam mana? Nampak apa? Nampak comel lotel lagi ke? Ataupun makin improve kah? Much comel, better. comel sangat-sangat. Okay? Okay, better. Okay, Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan kat sinilah macam mana sumber-sumber rujukan ataupun kita nak tengok apakah yalah tadi dari sudut harganya kan, dari sudut nanti tuan-tuan kalau ada lapangan kan, ataupun tuan-tuan nak pergi go further, nak lebih lanjut kan, tuan-tuan pergilah cari dekat YouTube ataupun dekat mana-mana sumber dekat internet kan, dekat page ke, dekat Facebook, mana-manakah sumber kah, tuan-tuan boleh belajar daripada online dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi belajar menerusi ada kelas kan, banyak sangat kelas-kelas yang ada dekat luar sana tu kan. Sebagai pendedahan awal, dengar aja dulu. Ada kan? Tak perlulah kata nak pergi nak pergi berbayar ke ataupun nak beli itu ni mahal-mahal. Tak tak apa, ambil pendedahan awal. Dan hari ni pun program yang telah dibuat oleh pihak My ASB, Sembang-Sembang ASNB ni pun percuma. Ada kan? Jadi banyak sangat program-program percuma yang hari ini tuan-tuan boleh dapat daripada saluran macam-macam yang kita ada dekat internet ni. Boleh Okey, baik. Kemudian kat sini ni. Ini kalau kita nak apply untuk saham IPO. Ada kan? Ini menerusi daripada Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri kat Malaysia ataupun dipanggil MITI. Jadi kalau tuan-tuan nak apply MITI, ya, boleh. Sebab ada peruntukan saham khas untuk Bumi Putra. Kan? Jadi persoalan dia macam mana nak apply? Kenalah ada akaun saham dulu. Kan? Jadi saham apa yang kita nak apply? Itu kena ambil tahu. Kan? Dengar daripada recommendation daripada pihak broker, kan? Kemudian daripada mereka-mereka yang lebih tahulah. Kan? Jadi ini antara sumber-sumber yang tuan-tuan boleh rujuk untuk membuat tindakan tadi tu. Okay? Dan saya nak Masalahnya ada masalah teknikal. Okey, Mr. ada. Tadi stop sekejap. Oh, itulah. Okey, sekarang ni nampak apa? Okey, sekarang nampak apa? Oh, platform. Nampak platform. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, sekarang ni bila dah ada akaun saham, kan? Apa yang kita boleh buat? Bolehlah beli saham. Kan? Nak beli saham guna apa? Gunalah duit, kenalah masukkan duit. Tak kan? Tadi persoalan tadi, saham apa yang serendah mana harga dia yang kita boleh beli? Kan? Tuan-tuan kita tengoklah harga-harga saham ni. Kan? Tuan-tuan boleh nampak dekat sini kalau saya boldkan kat sini. Harga dia baru 25 sen ataupun 16 sen kat sini ni Tak kan? Ni. Baru 30 sen. Ni baru 90 sen. Jadi tuan-tuan cuba ambil kalkulator je. 100 unit of share, kan, minimum 100 unit. Tuan-tuan boleh beli saham yang berharga 90 sen. Contoh, bukan suruh beli sekarang, bukan. Saya nak bagi contoh pengiraan. Kalau saham tu 90 sen, tuan-tuan cuba kira 90 sen kan 0.9 kali dengan 100 unit. Berapa modal permulaan ataupun modal yang kita boleh beli untuk saham tu? Cuba kira. 90 sen kali dengan 100 unit. Tengok, saya nak tengok dekat komen. Siapa yang alert ataupun siapa yang buat kerja, siapa yang ikut saya punya arahan ni. Kan 90 sen, contoh 90 sen kan? Kali dengan 100 unit. Kan? Berapa? Baru 90 ringgit. Tahu tak kan? Kalau harga saham tu contoh tadi ni MyEG.
Kan? Harga dia 86 sen setengah kali dengan RM100. 100 ringgit, sorry, 100 unit. Berapa? Baru RM86. Jadi yang kata, oh, nak kena beli saham, kena ada duit ribu-riban, ratus ribu riban sebagainya tu, apa cerita? Kan? Apa cerita? Kan? Nak menakut-nakutkan orang kita. Ya tak? Kan? Tuan-tuan pun boleh tengok tadi, harga saham-saham sebelum ni 10 tahun dulu hanya harga sen-sen. Betul tak? Jadi persoalan di sekarang tuan-tuan, apa nak jadi pada 10 tahun akan datang? That's why saya kata tadi, it's a 10 years punya challenge. Kan? Jom kita tengok 10 tahun akan datang daripada hari ni tuan-tuan, hari ni tanggal berapa? 2 Jun 2023. Kan? Nanti kita jumpa 2 Jun 2033. Time tu umur aku dah jadi apa? 51 dah. Kan? Aku pun tak tahu jadi apa tuan-tuan. Kan? InsyaAllah saya ada 1 minit lagi tuan-tuan. Jadi persoalan dia sekarang ni, macam mana nak beli kan? Itu semua kenalah ada knowledge, kena ada panduan, tak kan? Tapi persoalan dia adalah tuan-tuan kena keep on untuk belajar bagaimana proses-proses ni berlaku. Saya syukur alhamdulillah ramailah kat sini saya punya student yang dah belajar, tak? Di kalangan mereka ni pun ada yang untung, ada yang rugi, tak? Ada yang buat untung konsisten, ada yang buat rugi konsisten, kan? Ada yang buat rugi istiqamah lagi dan berjemaah lagi. Kan? Tapi itu bukan penunjuk kepada bagaimana kegagalan itu berlaku, tidak. Tak kan? Jadi mereka pun masih dalam proses belajar dan terus belajar untuk improve, untuk baiki diri. Tak? Banyak faktor sebenarnya yang boleh menyebabkan sesuatu kerugian itu berlaku. Jadi tuan-tuan, itu antara perkara yang hari ni semua ini hanya di ujung jari kita. Tak kan? Jadi ianya boleh tidak hari ni nak tak nak tuan-tuan dipaksa. Dipaksa untuk apa? Untuk kita buat satu tindakan perubahan dari sudut knowledge, ilmu dan cara kita fikir yang lebih bagus daripada sebelum ni. Nampak tak kan? Jadi saya rasa sebab saya difahamkan kena tamat 11.40 Abang Zaid. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perkongsian pengalaman dan slide untuk pagi ini kan. Jadi saya salah silap, saya minta maaf kan. Jadi sebelum saya nak serahkan kepada Abang Zaid kan, so sedikitlah tuan-tuan, kita berada dalam dunia pelaburan saham. Tiada ketakutan, tiada keraguan dan tiada kegagalan. Yang ada hanyalah kesabaran, kekayaan dan kejayaan. Selamat datang ke dunia pelaburan saham. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya serahkan semula kepada Abang Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Master Jus dengan semangat kita, tiada kegagalan. Jangan takut. Jangan takut. Terima kasih ucapkan kepada Master Jus di atas perkongsian kita, tajuk yang cukup menarik. Betul ke pelaburan saham boleh menjana ekonomi keluarga? Jawapannya betul. Gitulah, bagi sajalah insya-Allah. Baiklah, kita rehatkan sebentar Master Jus. Kita teruskan dengan bahagian sedia penyertaan pun akan kami hantar melalui email yang anda daftar. Okey. Okey, dah scan. Baiklah. Kita kembali bersama dengan Master Jus ataupun sedikit promo. Anda boleh lihat begitu pantas promo yang kita menggunakan dengan SMB, boleh layari www.smb.com.my. Ada yang cukup menarik, kereta ada, orang tu tak ada, itu orang tak ada guna untuk gambar saja. Ada kereta simpan Vaganza dalam ESB dan SB2 anda. Sehingga RM1,000 saja anda layak untuk ni hadiah yang ditawarkan. Simpan Vaganza online pun juga sama juga layak menerima hadiah yang ditawarkan oleh ESNB, alright? Dan kita lagi ada promo lagi. Okey, yang ini nantikan yuran percuma untuk hibah amanah dan pencairan amanah. Okey. Dan dimaklumkan hak laporan ESB dengan SB2 telah pun dinaikkan ke RM300,000 bermula 1 April. Dan juga dana ESM sebanyak 5 dia telah pun ditingkatkan. Okey, sambil-sambil itu kita pergi bersama dengan Master Jus kembali. Alright, mengenai dengan Q&A. Kalau ada soalan yang ditanyakan, sila hantar. Okey, Master Jus, kita ada soalan yang pertama daripada Eric Nasrik. Okey, Eric Nasrik. Dan soalannya, Master Jus, labur saham atau simpan dalam ESB, yang mana lebih baik pandangan? Master Jus, silakan.
Terima kasih Abang Zaid dan terima kasih juga kepada yang bertanya Mr. Eric Nasrik. Jadi mana lagi bagus? Jawapan dia adalah dua-dua bagus. Kenapa dua-dua bagus? Tuan-tuan, saya kata tadi kan ASNB menawarkan satu produk yang bagi saya is superb. Superb ni which is ini semua telah dijamin oleh pihak kerajaan. Right. Kan? Jadi nak tak nak, saya kata nak tak nak kita kena ada duit simpanan ataupun duit pelaburan dekat dalam kita punya apa nama tu simpanan ASNB. Itu pertama. Yang kedua adalah bila mana kalau katalah nak simpan dekat dalam saham juga. Kan nak simpan dalam saham sebenarnya kan saya kata tadi PNB pun beli saham juga. Tahu tak? Jadi kalau PNB beli saham UMW, jadi tuan-tuan tak salah kalau nak beli juga saham apa yang PNB Permodalan Nasional Berhad beli. Nampak tak kan? Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan ada dua portfolio. Tak kan? Jadi dua-dua portfolio ni adalah bagaimana hari ini kita tidak meletakkan kita punya telur dekat dalam satu bakul sahaja. Dan janganlah bakul tu nanti angkat sendiri. Faham tu? Right? Jadi itu untuk jawapan daripada soalan daripada Mr. Eric Nasrik. Okey, ni Asmidah bertanya. Ni Asmidah ni bukan filem apa ni Asmidah dulu okey dia tanya. Master Yus, RM1,000 tu modal minimum ke untuk join dalam saham? Silakan. Dia join ni sebenarnya saya pun tak berapa jelas nak join apa tu sebenarnya. Cuma tuan-tuan untuk buka akaun saham. Buka akaun saham, tuan-tuan dengar nak buka akaun saham sebenarnya dengan hanya RM10 dah boleh buka akaun dah untuk yuran pemprosesan dia RM10. Maknanya dia tidak ada komitmen nak kena letak berapa duit dekat dalam akaun saham tu. Saya bagi contoh tuan-tuan, kalau kita nak buka akaun saving sendiri, kita kena ada minimum untuk deposit RM200. Setuju ke betul? Kan kalau kita nak buka akaun perniagaan, kena ada RM2,000 baru boleh buka akaun perniagaan untuk buka akaun perniagaan. Betul tak? Kan tapi untuk buka saham, tuan tidak ada komitmen untuk letak berapa sekalipun. Nak letak 100 boleh, nak letak 200 boleh, nak letak 1000 boleh. Nak letak berapa pun tak ada masalah sebenarnya. Kan? Cuma bila dah letak dekat dalam tu, kenalah pandai dan bijak untuk uruskan. Kan? Bukan kita main beli je ataupun kita main ikut-ikutan saja tak boleh. Kita bukannya kita letak dekat dalam akaun saham atau biar saja tak boleh. Tuan-tuan letak dalam akaun saham kemudian dah boleh beli saham. Jadi beli tu maksudnya kita kena buat pilihan lah. Macam hari ni kita nak beli kereta. Kan? Kita banyak pilihan ni. Kan? Ada Toyota, ada Pro2, ada macam-macam lah. Jadi kita nak pilih yang mana? Ikut kemampuan, ikut kita punya minat, ikut kita punya nafsu tak? Ikut kita punya bini kan? Macam-macam. Jadi itu semua kena ada kriteria yang kita kena buat pilihan. Alright. Okey, itu dah jawapan daripada Master untuk Asmida. Soalan daripada Muhammad Hamizul. Dia tanya, Tuan, masa sekarang ni elok ke sesuai ke untuk pembelian saham? Keadaan sekarang ni. Silakan Master. Bagus. Ini soalan favorite. Saya suka soalan ni. Tuan-tuan, bilakah waktu terbaik beli saham? Ya. Tuan-tuan, bilakah waktu terbaik beli saham? Tulis ni, tulis besar-besar, tempek kat mana-mana kan, terutama depan toilet. Kan? Jadi tak adalah buang masa untuk cari ilham. Tuan-tuan, waktu paling sesuai untuk beli saham adalah bila kita ada duit lebihan untuk beli. Tuan-tuan faham tak ni? Maknanya kalau hari ni market macam mana sekalipun kita tak ada duit, macam mana nak beli saham? Tuan-tuan, kalau hari ni katalah market dalam keadaan yang rancak, cantik sekalipun, kita pun tak ada duit nak beli saham, tak boleh tuan-tuan. Itu sebab kaedah bagaimana nak beli waktu terbaik adalah bila kita ada duit lebihan ni tadi. Duit lebihan ni maknanya tuan-tuan jangan pakai duit komitmen. Nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar anak isteri punya perbelanjaan, nak bagi nafkah dan sebagainya. Tuan-tuan jangan guna duit tu. Kan duit yang hari ni kita rasa kalau handai kata tadi contoh katalah kita letak RM1,000 dalam akaun saham. Tuan-tuan, RM1,000 tu kalau dia rugi kah, kan kalau hangus kah, hilang kah, tinggal RM100 pun hari ni kita tak terjun bangunan lah tuan-tuan. Ataupun kita tak terjun sungai, jambatan tak. So letak duit yang kita tahu sekiranya kalau berisiko ataupun duit tu jadi rugi. Alhamdulillah, redha. Saya baru hilang RM1,000. Kan? Sedangkan orang lain kebarangkalan besar mungkin sedang hilang rumah, sedang hilang mak ayah ada, mungkin sedang hilang macam-macam.
Macam tu. Okey, Alright. itulah jawapan daripada Mas untuk Hamizul. Jangan lupa lepas ni di penghujung sesi kita ada sesi cabutan mentua Master Yus. Alright, kita pergi soalan seterusnya. Cik Abdul Rahman Idris. Macam mana pembelian dan penjualan saham yang dijana oleh robot macam di iklan di FB, bolehkah dipercayai? Tu dia, silakan Master. Tuan-tuan, tu sebab saya kata saya ada sumber rujukan tadi. Sumber rujukan di Bursa Malaysia, sumber rujukan di Suruhanjaya Security. Ini dua sumber rujukan yang tuan-tuan boleh rujuk untuk mengenal pasti soalan percaya ataupun tidak tadi tu. Tak kisahlah tuan-tuan, Datuk manakah, Tan Sri manakah, Ustaz manakah, kan? Tok Imam Lebay manakah yang kata ini tuan-tuan jangan tengok janggut saya, no. Tuan-tuan tengok kepada sumber rujukan tadi tu. Maknanya hari ni tuan-tuan dengar betul-betul. Jadi kalau kat Facebook kan macam-macam, dekat social media ni macam-macam. Kan macam dekat pasar lah macam-macam. Jadi macam-macam ni persoalan dia adalah kena ada sumber rujukan. Jadi kalau tuan-tuan dengar tadi, kalau tak daripada Facebook ada guna robot lah, guna artificial intelligence lah, guna teknologi itulah ini dan sebagainya, tak salah benda tu. Yang salah adalah hari ni kita tak double check dengan pihak berwajib tadi tu. Jadi tolong rujuk, kan, tak kisahlah dia broker apa sekalipun, tolong rujuk. Ataupun call sendiri dengan pihak Bursa Malaysia ataupun dengan pihak authority tadi tu, tanya dengan mereka. Sebab mereka yang boleh jawab sama ada sah ataupun sebaliknya, kan, boleh percaya ataupun tidak, mereka akan advise. Alright, tu dia. Soalan terakhir, Mr. Yus. Saidil Basil dia tanya, Tuan, recommend yang mana? Betul macam mana ya? Tidak, mohon. Okey, ini pun soalan ni mungkin tak berapa clear, kan. Recommend portfolio ni sebenarnya saya pun tak berapa clear, tapi saya cuba pemahaman saya lah. Kan, portfolio ni maknanya kita kena adalah tadi kaedah bagaimana hari ni kita mungkin boleh investing, kaedah juga untuk trading. Trading ni pun tuan-tuan, dia ada untuk swing, dia ada untuk scalping, nanti dia ada untuk position, ada kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan dengar, kaedah teknik tu semua tak salah. Itu semua adalah knowledge, ilmu yang kita kena ada. Yang salah adalah sekiranya kita gagal menguruskan risiko terhadap portfolio tersebut. Kan? Itu sebab dia berbalik kepada diri sendiri. Kan? Kalau hari ni produk-produk yang ada depan mata kita ni semua tak salah mereka, tuan-tuan. Yang salah adalah macam mana kita meletakkan duit dan menguruskan duit kita dari sudut risiko tu. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan boleh letak kat mana-mana sekalipun. But berbalik kepada bagaimana kita menguruskan risiko portfolio tersebut. Gitu. Okey, Master. Kita kembali bersama dengan Master Yus. Mungkin ada kata-kata nasihat yang terakhir untuk peserta kita pada pagi ini. Silakan, Tuan. Okey, baik. Terima kasih, Abang Zack. Jadi, tuan-tuan, ianya kita macam ni. Kehidupan kita ni, tuan-tuan, sebenarnya, ianya berbalik kepada diri sendiri. Cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita bertindak. Tuan-tuan, tulis. Cara kita berfikir dulu. Cara kita berfikir, kan, cara kita bercakap dan cara kita bertindak. Ini semua berbalik kepada diri sendiri dulu. Kan? Jadi hari ni kita akan fikir lebih bagus daripada orang lain sebab cara fikir kita berbeza dengan orang lain. Cara kita cakap pun lebih bagus, lebih positif daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak jadi lebih baik daripada orang lain. Dan cara tindakan kita sebenarnya juga hari ni adalah nak lagi baik sebab apa? Sebab kita tak lari untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Jadi itu perkara yang kena ada pada semua orang. Jadi terima kasihlah sekali lagi kepada pihak Sembang-Sembang ASNB, kepada Abang Zack, kepada tim, kepada Puan Fauziah dan semualah yang bersama-sama pada pagi ini, kan. InsyaAllah mudah-mudahan sekiranya kalau ada manfaat kepada apa yang tuan-tuan dapat pada hari ini, kan, komen-komen lah dekat Facebook ASNB, Facebook saya ke, kan. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, saya nampak yang bahawa korang adalah rakyat yang prihatin, student yang prihatin dan peserta yang prihatin, kan. Dah dapat apa ni, lucky draw, dapat macam-macam, kan. Komen-komen lah dekat social media kami. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Master Yus, Cik Nizam Muhammad Yusof, merupakan
peminat Liverpool asal Selangor tapi okey. Data pengusian yang diberikan dan kita harapkan kita berjumpa di lain waktu insya-Allah kerana Puan Serius. Dan untuk tuan-puan boleh melalui laman media sosial SMB untuk dapatkan tips perancangan kewangan dan maklumat siri webinar sembang-sembang SMB pada masa hadapan. Dan untuk maklumat semua peserta, setiap Jumaat jam 10 pagi SMB mengadakan program sembang-sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan setiap minggu. Dan sekiranya tuan-puan minat untuk menganjurkan webinar sembang-sembang SMB ini, anda bolehlah melayari atau menghantarkan kepada kami email kepada kami untuk menjemputan mungkin untuk kaki tangan anda atau staf di organisasi anda atau komuniti tuan-puan, bolehlah emailkan kepada kami financialeducation@pmi.com.my atau menghubung kami di talian 2050 5813 atau 2050 5387. Alright, akhir kata sekali lagi bagi pihak SMB, kami mohon maaf atas kekurangan berlaku selama ini dijalankan dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bersama. Terima kasih pada Master Yus. Kita jumpa hari Sabtu. Alhamdulillah insyaAllah. Assalamualaikum.